ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا فمن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين على الله توكلنا ربنا ظلمنا أنفسنا فإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم يا عليم يا حكيم يا رحمن يا رحيم علمنا القرآن وعلمنا البيان وعلمنا التأويل وفقهنا في الدين اللهم فقهنا جميعا في الدين وأدخلنا في عبادك الصالحين المخلصين المهتدين واجعلنا من أوليائك الصادقين الظاهرين السابقين في جنات النعيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين يا رب العالمين آمين يا رب العالمين الحمد لله اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر Allahumma lakal hamdu wa lakal syukr. Ya Allah, bagimulah segala puji dan segala syukur. Syukurnya kita pada Allah SWT. Walaupun bulan ini sibuk sikit nah, ketat punya program sore-sore tu. Nah, memang semalam pun kita kenyal dah tu. Nah, bom malak betul lah semalam tu gerhana bulan dah. Dah. Atau okey mari. Atau okey mari. Ada. Nah, ada. Nah. Islam Nara mari. Nah. Ya, nah. Alhamdulillah. Masya-Allah. Nah, itulah usaha kita yang hari ini. Mudah-mudahan Allah Taala tolong kita dalam nak nak menjalankan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah Taala ajar kita dalam Qurannya, dalam kitab Al-Quran ini. Nah. Masing-masing bakal ada usaha nak buat agama Allah. Nah. Mudah-mudahan Tuhan tolong kita jadi mudah dalam nak buat amal ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Wa nuyassiruka lil yusra. Wa malak Tuhan pada ayat dah wa nuyassiruka lil yusra. Tuhan jamin pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kau mula-mula Tuhan atas Quran ke Nabi. Nah, mula-mula Nabi duk mengaji, duk kerja dakwah ni, pandai Quran dulu. Nah, dipandai Quran dulu. Sanuqri'uka fala tansa. Ayat tu kata Tuhan jamin kata Tuhan nak ajar Nabi pandai Quran, lepas tu Tuhan jamin kata tak sempat lupa. Lepas tu oleh kerana Quran ni pandai baca, pandai faham makna dia dan nak amal pula. Nah, nak royak kat orang, nak amal pada diri sendiri, nak royak kat orang. Banyak kantong Quran kita ni. Nah, bukan kata ngaji, mata-mata ngaji, lepas tu kena tidur je nerodak. Nah, sanuqri'uka fala tansa wa nuyassiruka lil yusra fadzakir. Nah, tu kantong dia. Nah, baca, lepas tu wa amal. Nah, wa amal pula. Jazakillahu khair. Semalam pun kita syukur banyak dengan Tuhan. Nah, semalam kita boleh pakat punya nampak ramai banyak tu, adalah gambar nampak tu, ada yang bawa data lain. Kita perempuan pun ramai tu ambil orang kita dah. Masya-Allah, nasib baik kita. Nah,
Bila ada orang usaha nak bangunkan agama Allah. Nah, iqamatid din dia panggil. Nah, nak bangun agama Allah. Agama Allah ni seteru dia ada. Sebab tu kita nak duk tahu agama Allah, nak bangun agama Allah, dia kena tahu dah kata kerja susah. Nah, kerja sangat susah. Kerja Nabi. Nah, kerja Nabi. Ujian banyak. Tapi walau bagaimana susah tak mana pun, Tuhan jamin. Tuhan kata, wa nuyassiruka lil yusra. Tuhan nak mudah. Nah. Ya. Nah, dah tak apa cerah dah sini. Nah. Maka ini dia kita pula pagi ni. Nah. Ada mau tani pun, ada hok tani ni. Nah, anak ikut tani pun ada agak punya sini. Nah, dah. Ya. Kita masuk surah baru dah ni. Nah, surah baru sambung kita pergi kat ni. Nah. Mula di tabarak, mai kat ni. Dah mula di jurus bismillah. Nah. Allah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Lama tak jumpa dia. Nah. Amai kita baca ayat dulu, kemudian kita akan masuk dalam muqaddimah surah dan tafsirannya insya-Allah. Nah. Terbaca siapa di berapa ayat dulu ni? Kalau baca siapa di ayat panak-panak. Nah, surah satu-satu ayat tu panak. Nah. Ayat banyak ayat lah surah ni. Ada 50 lebih ayatnya. Dah, tapi satu-satu ayat tu panak-panak. Nah. Kita mula 8 ayat dulu ni. 7 ayat dulu insya-Allah. Nah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Wa innaka la ajran ghayra mamnun. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Fasatubsiru wa yubsirun. Bi'ayyikumul maftun. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla 'an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah. Itulah 7 ayat daripada surah Al-Qalam yang ada sebanyak 52 ayat semua. Nah, banyak daripada surah Tabarak, surah Al-Qalam ni 22 ayat. Nah, surah mana 30 ayat. Nah. Terjanji dah tu dah, janji nak ngapa tu surah Tabarak tu. Insya-Allah. Nah, lepas tu nak sok pula. Nah. Nak bila dah tu? Nah. Alhamdulillah Ibu. Allah Taala, semoga Allah Taala memberi keberkatan serta taufik hidayah pada kita dengan ayat yang kita baca dalam surah Al-Qalam ini insya-Allah dan seterusnya. Menapa ada di tangan kita semua tu ada pada surah Al-Qalam belaka tu. Nah. Sebelum kita masuk tafsirannya, nah. Buka kita tengok muqaddimah surah panggil pendahuluan bab 6 surah. Nah, bab 6 surah. Supaya kita nak tahu dalam bab 6 ni ayat sepintah lalu tentang sejarah. Nah, turun surah Al-Qalam. Nah.
tepat turun surah Al-Qalam ini? Kita kena tahu juga. Nah, surah ini turun dan di mana ni? Di Mekah. Surah ni surah Al-Qalam lah surah turun di Mekah, mana tu surah Makkiyah. Nah, surah Makkiyah. Nah, surah Makkiyah, surah turun di Mekah. Nah, surah yang Nabi terima di Mekah, mana kata dah Nabi terima surah ni masa Nabi duduk di Mekah lagi. Itu mana surah turun di Mekah. Nah, belum Nabi hijrah ke Madinah lagi. Nah, kemudian ada surah ni ada berapa ayat? 52 ayat. Nah, 52 ayat. Apa ayat satu-satu ayat tu ada dua kelimah ya. Fasatu busiru wa yubsirun. Dua kelimah ya. Nah, dua kam. Nah, satu ayat tu. Bi ayyikumul maftun. Pandai-pandai satu ayat. Bunyi banyak ayat tu dah. Dah. Mudah kita nak ngapa. Nah, bila kita baca Quran tu kita clear tu, clear ngapa. Nah. Bisa taruh dah ada, bisa taruh makan. Nah. InsyaAllah tak ada mustahil. Nah, tu ayat dah, Tuhan nak mudah. Nah, mudah. Tuhan jamin. Ya payah tu di kita ya, bukan payah di Tuhan ada. Nah, payah di kita ya. Kita nak tak sih. Nah, dinamakan surah Al-Qalam. Surah nama Al-Qalam. Nama surah ni nama Al-Qalam. Mana qalam? Nah, dah. Tu Al-Qalam. Dah. Ni maka ada Al-Qalam laka. Nah. Masa ada qalam. Nah, qalam. Nah. Ala tafsir ni buat pena, pen bahasa Inggeris dah tu pena dah. Nah. Al-Qalam pakai ki anak-anak. Nah. Pena tu pen. Nah. Ya mari tafsir Inggeris dah tu pena dah. Nah. Dinso kat pakai gapos masuk dalam qalam lakalah. Nah. Keung ki anak banget. Nah. Tu mana Al-Qalam. Nah, Al-Qalam. Nah, kini kita kelisa boleh kalau bahasa Arab mana gabar. Kita panggil qalam juga. Nah, bahasa Arab dah tetap sab dah. Qalam bahasa Arab dah. Nah, Al-Qalam. Nah. Kita panggil kale. Nah. Pen tu bahasa Inggeris, pen tu. Pena tu bahasa Inggeris. Nah, Malaysia, Thailand, Indo le bahasa waktu dia orang kitab bahasa Inggeris dah tu. Nah. Tapi itu maknanya qalamun. Nah, Al-Qalam. Nah. Pandai dah tu dah. Kerana apa dah nama Al-Qalam? Kerana pada awal surah ini Allah Taala awal surah. Nah, awal surah awal ayat tu Allah Taala sumpah dengan qalam dan tulisan. Masya-Allah. Nah. Qalam dan tulisan ialah kermai sanjak kepada khamru ilmu. Nah. Dalam kata Islam ambil berat dalam hal ilmu. Nah, Islam ambil berat dalam hak ilmu. Nah, aucing-aucang dalam ilmu. Tapi hari ini kenyataannya orang Islam lah dikira tak orang buta huruf. Oh, banyak Yang menjadi lambang ilmu pengetahuan. Qalam dan tulisan ni adalah sanjalat kepada ilmu pengetahuan dan kemajuan. Fatana. Nah, umat mana nak maju, dia maju di ilmu tu dulu. Macam Malaysia, Jepun, negeri mana-mana dunia hari ni. Nah, dalam ASEAN kita nampak jelas tu. Nah, negeri mana dah dalam segi ilmu, negeri itulah fatana dia pun dah, kuat lain pun dia dah juga, dia kurang juga dah. Lambat. Nah, maitan semai dah maitan semai. Batulah nak maju umat manusia maju dengan ilmu. Nah, masya-Allah. Kita nampak jelas ni. Belum ada kita ngaji Quran. Nah, kita nampak dia dah. Belum dah ngaji Quran dulu. Nah, belum kita reti kepanggil ni dengan anak sangkum kita jadi cop khamru. Tapi mi nampak dah sehari semalam hari ni tak berhenti buat kita ni ngaji dah. Masya-Allah. Nah, tapi klub mai dia kan. Nah, dem. Dah. Kita nak jadi mana orang tak rajin ngaji. Ada setengah-setengah tempat tu minat pergi ngajar apa belah tahun dah. Tak rajin dia mari. Judah nah. Dia duduk ya. Orang duk main ngaji ya. Dia duduk boleh di rumah dia duk menusuk dalam gua dia. Ngaji dah. Allahu akbar. Nah. Ni kata mari jumpa Pak mari mana? Ya mari kapan tu? Duk mana kapan tu mi duk pergi apa belah tahun dah tak jumpa ni.
Dah dia pun suka dah. Dia tak jegi pak kita lagi nah. Dah. Subhanallah. Telah dah. Qalam dan tulisan. Pen dan tulisan menjadi lambang ilmu. Sanjalak nah, sanjalak kau. Kelak kau panggil. Nah. Sanjalak khamru nah, kalam ni. Nah, dan kemajuan. Itulah ilmu. Alhamdulillah. Rabbi zidni ilma. Kita minta dengan Tuhan minta semua ilmu ni. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa rizqan thayyiba. Doa ni minta semua nak bagi ni. Rabbi zidni ilma ni minta semua kita. Selagi disuruh minta tambah ilmu ni. Satu masa kita faktai kita telah dituduh kata mami khamru. Orang faktai mami khamru. Dah. Orang ada mana itu pada tua kita sendiri, tua praktik kita dia kata orang faktai mami khamru. Dia kira kata tak ngaji muka lain tu mami khamru. Subhanallah, dia tak kata kok Malaysia, kok Brunei hari ni orang kita duk loan mari sini. Fok abad ada sastracan, orang panggil fok doktor aja. Kok Brunei, kok mana doktor kita aja tak ngajak dah. Apa? Dia tak tahu kata orang kita faktai ni khamru je. Cuma mami okat. Mami okat nak ngaji seperti dia. Untuk menegaskan dalam surah ni Tuhan royak kecik hakalam ni supaya nak menegah, nak tahu kata bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah ia seorang gila. Sebenarnya Tuhan ada kecikan ni mari nak jenjang, tegah nak atas mari nak jenjang. Tuhan sendiri mari jenjang, mari tolong jawab ke Nabi, mari tolong pokpong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daripada tuduhan orang kafir. Allah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan sebab nak turun surah ni kerana orang kafir kata Nabi gila. Bila Nabi baca Quran, benda Nabi dah baca tu dia tak reti. Boleh tak reti dia kata orang gila. Pelik balik manusia ni kata dah. Lah ni pun ada lagi tu. Bahawa dia tak reti dia kata orang salah. Bahawa dia tak tahu tu. Maka masa Nabi dulu, masa Nabi dulu. Yo, dah. Kok dia bahasa Arab dah? Dia tak reti. Untuk menegaskan, untuk Tuhan kata Tuhan mana jenjang bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukanlah ia seorang gila sebagaimana yang dituduhkan oleh kaum kafir musyrik yang menentangnya. Nabi mari nak sampai Islam pak kita bukan jalan tabur dengan bunga mawar dak. Nabi mari jalan susah tak sampai Islam pak kita ini. Nabi tang kena duk usaha, duk sabar tahu mana ni boleh bagi sampai Islam pak kita ni. Waktu kita hari ni terima Islam Allah. Wak acuh tak acuh, wak tak peduli mana Islam. Sedangkan nak boleh Islam ni payah Islam ni. Nabi kena sabar banyak mana, kena oton kat sekolah mana dah. Kerana orang nak boleh mari Islam ni, orang tak osir pada Islam masa tu. Bukan tak osir saja dak menetek, totan. Lawai Rasulullah sungguh-sungguh. Siapa satu masa Nabi tu kena tubik pada negeri Mekah. Tak duduk Mekah. Bahkan ia adalah seorang yang bijaksana. Tuhan mari kata Nabi bukan seorang gila, mari pokpong Rasulullah. Dia kata Nabi gila, Tuhan sendiri mari pokpong Rasulullah. Sedapnya dia. Tuhan sendiri mari pokpong. Nabi bukan seorang gila, bahkan orang Nabi adalah seorang yang bijaksana, cidik yang tetap beroleh pahala yang tidak putus-putus. Amalan Nabi ni boleh pahala. Kalau orang gila ni buat apa tu tak kira ke? Tapi sebaliknya Rasulullah ni amalan dia dikira, dia diberi pahala tidak putus-putus. Sebagai balasan yang menjadi menjalankan ajaran Islam. Pahala ni adalah sebagai balasan top 10 Nabi untuk Nabi supaya adalah kerja Rasulullah ni. Untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan ajaran Islam. Kita ni buat gapo ni. Nak boleh pahala ni kata. Dia buat dah ni alhamdulillah dia buat dah. Tapi dia kata bukan banyak lagi lah sekarang ni. Kita rasa habis cekat dah kita pun. Kita ni rasa habis cekat dah. Tuhan rahmatlah pada kami. Taqabbal minna ya Allah. Balasan bagi menjalankan ajaran Islam ngatur Rasulullah. Dan bahawa ia adalah mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Allahu Akbar. Nabi ni Tuhan sendiri mai jamin. Nabi orang yang perangai sangat mulia. Dia tikah teruk dengan gila tadi tu. Dia kata Nabi gila, dia kata gila ni tak pakar.
tak pakai otak penuh gapo kerja perbuatan kata dia tak ada buat kira. Tapi sebaliknya Tuhan sendiri mari pokpong Rasulullah dalam surah ni. Nah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya-Allah sungguh dah. Itulah hak kita ngaji lah surah ni. Nah, nak ngaji lah surah ni. Surah turun Mekah ada sebanyak 52 ayat. Nah. Tuhan mari nak pokpong Rasulullah dalam hak kerja Islam ni. Nah. Kemudian ada gapo kata isi neha dalam surah ni, kita nak ngaji hak gapo kata. Nah, secara ringkasnya Allah Taala dalam surah ni Tuhan bela dan menegaskan kebenaran baginda. Tuhan mari bela mai pokpong Rasulullah. Nah, kata Rasulullah adalah benar, bukan bohong, penipu bagaimana mereka kata tu dak. Nah, gila pun mereka kata dak. Lalu Allah Taala beri semangat, hai kam langcai pada Rasulullah dalam surah ni bahawa ia tidak lama lagi. Nah, hidup katalah, hidup netelah buat dia tu. Kita hari ni pun boleh ambil ajar surah ni, kita boleh ambil buktian daripada surah ni juga. Nah, kita nak kerja Islam ni, jangan kata dia nak tabur kita dengan bunga mawar saat ni. Nah, nak panggil nak payung kita. Ya, kena jang. Nah, kena jang. Nah, malai terdengar banyak dah dalam hal kerja susah payah ni. Tidak lama lagi tu kata akan melihat kejayaannya menegakkan dan mengembangkan Islam. Oh, nah. Tidak lama lagi. Masa tu pak sahabat mati apa orang. Nah, sakit, susah, siapa terpaksa tinggal harta, tinggal sia-selak harta, tinggal harta. No, dah. Tinggal rumah besar, tinggal anak bini, tinggal harta benda demi nak bawa nak hijrah. Nah, nak hijrah, nak apa ya, nak bawa agama Islam. Bawa agama Islam, tinggal harta. Kita nak sampai situ kedak ni nak bawa Islam kita ni. Nah, kecek ni pun seria dah. Kecek ni pun seria dah. Nah. Dah. Dah. InsyaAllah. Nah. Sanggup tak kita ni nak mati kerana Islam? Malah dak anggap dah. Malah pakat nak mati lah ke dah. Dah. Nah. Pakat dah malah tu. Nah. Gapo yang panggil? Sabar biar tak ada. Syabas tak ada ke? Kita biasa dah kalau gapo mari panggil janji, petian malam dah kau masuk ini ada kata gua multaqo mula dah. Multaqo dia bocor mula. Nah, dah. Tak ingat atau ada petian gapo. Sebaliknya golongan yang menentangnya juga akan melihat kekalahan mereka dan dalam keadaan sinihinanya. Nah, kita Tuhan wi kam lancar pada Rasulullah. Wi panggil wi kaudi kepada Rasulullah la. Tekah ni tengah Nabi nak susah benar ni. Kau masa ayat ni turun, Nabi tengah nak susah benar kan. Oh kafir nota, pak saudara sendiri pun nota Nabi. Nah, Allah. Nah, tapi Tuhan kata sikit lagi, nah tidak lama lagi ni apa tahu Nabi berjual dalam 23 tahun. Sebentar 23 tahun ni. Nah, sebentar 23 tahun. Kalau kita kira dengan umur kita nak hidup akhirat selama-lama dari sini tu, kita kerja 23 tahun nak hidup selama-lama, senang selama-lama di akhirat. Nah, tidak lama lagi akan melihat kejayaan dalam menegakkan dengan mengembang Islam. Sebaliknya orang netai pun dah dia tunggu tengok akan melihat kekalahan mereka sendiri. Tuhan tengok ya tu pok dia tengok dia pok dia kalah. Dia kalah. Tekah ni memangnya kau masa ayat Quran ni turun, orang kafir masa tu banyaklah pok dianya. Oh dia banyak, dia kuat, dia gapo. Nah. Tapi Tuhan kata sikit lagi tu tidak lama lagi. Nah, telah kaudi bla-bla teroyak. Nah. Pas Tuhan kecek tu tak silap janji. Nah, dah. 40 tahun, 23 tahun baru turun ayat idza jaa nasrullah tu. Kita baca mana dah. Ayat idza jaa nasrullah tu ayat menadah tu. Ayat menadah tu. Ayat Islam menadah tu ayat tu. Nah. 23 tahun. Nah. Menolak anggapan kaum kafir yang mendakwa. Orang kafir dakwa terana. Orang kafir dakwa kata bahawa oleh kerana mereka mempunyai kelebihan-kelebihan di dunia. Hidup besar tu ya orang kafir tu. Biasa dia ada harta kebenaran berbanding dengan orang Islam. Kata tu orang Islam tak ada harta. Nah, Nabi sesak, sahabat-sahabat pun sesak. Mula-mula masuk Islam pun hamba-hamba saja. Pun hamba. Nah, Bilal, Khabbab, pun hamba saja. Batu puak Umayyah, puak Abu Jahal, puak Asuf pada puak kedabar-kedabar, puak Masiti tu puak ayah aja. Nah,
Dia rasa dia lebih, nah, dia lebih mana dia mata dia di segi kebenaran banding dengan orang Islam tu. Maka mereka juga akan mengatasi orang-orang Islam di akhirat kelak. Dia berasa kata dia lebih tak dunia lah ni, sikit lagi akhirat esok pun dia lebih ada orang Islam juga. Tu perasaan banget perasaan. Boleh dok mikir lagu tu, Tuhan mari petisik. Tuhan tolak fikir dia lagu ni. Maka bila mikir lagu tu Tuhan kata nak bagi menolak dakwaan mereka demikian, Allah Taala mari jawab pada puak dia dalam surah ni, patutkah kami berlaku tidak adil? Nah, patutkah Tuhan tak tidak adil dengan menjadikan orang Islam yang taat sama serupa dengan orang-orang dosa yang kufur ingkar? Kalau Tuhan awak balas buat dia lagu tu, muka puak dia berasa kata, lah ni lebih dah pada orang Islam. Kira-kira akhirat esok pun lebih dah orang Islam lah. Nah. Lalu Tuhan kata, patutkah Tuhan tidak berlaku buat tak adil gitu. Kalau lah orang Islam duk dengan taat Tuhan, nak pergi balas serupa dengan puak dia juga, puak dia tak ada taat Tuhan, Tuhan balas bersyurga juga, patutkah Tuhan lagu tu? Ni surah ni Tuhan ada kecek lagu tu. Nah. Apa sudah jadi kepada akal kamu? Tuhan kata, jadi mana akal kamu orang kafir itulah dah. Bagaimana kamu menetap hukum yang terang-terang salahnya? Nah, lu taksin sendiri. Buat kita suka taksin sendiri. Nah, manusia suka taksin eng. Nah, oh ya Allah, dah pandai lebih pandai dah Tuhan. Nah, Tuhan jadi hakim, bukan kita hakim. Nah, adakah kamu mempunyai sebuah kitab? Ni Tuhan kecek dengan buat tu. Mudah kita ke ada hukum lagi tu. Atau masuk syurga tu. Nah, kitab dari Allah ke yang kamu baca dan pelajari? Tak ada buat dia. Buat kafir masa jahiliah dulu tak ada. Ada kitab Quran ni ya. Mulai kitabnya. Kalau ada kitab masa tu, kitab orang Yahudi, kitab orang Kristian. Apa dia tak jadi pergi ngaji? Sebab itulah buat orang Arab masa Nabi dulu dia panggil orang Yahudi panggil Arab jahiliah. Arab buta huruf. Arab yang buta huruf. Arab terkenanya jahiliah. Tak ada kitab ada ngaji semua Yahudi Kristian tu dak. Nah, buat dia masa tu, mai mula ngaji ada kitab Quran ni. Kitab Quran ni. Subhanallah. Itulah dah. Lalu Tuhan tanya dia kata dia masuk syurga sepengah buat Nabi juga tu. Tuhan tanya kata dia ada kitab ke? Tuhan kata kitab dia ke? Nganyi tu ayat ni tu dah. Tuhan tak nganyi pada orang kafir masa tu. Lah ni pun ada lagi bahaya lagu tu. Bahawa dalam kitab itu membolehkan kamu mendapat apa saja yang kamu pilih. Dalam kitab tu ayat atau boleh berlaku kamu nak tu gapo. Adakah kitab pun tu gitu? Ayat ni kita tak ngaji lagi lah. Hari ni tak masuk lagi sampai ayat tu. Atau adakah kamu mendapat akuan? Kitab pun tak ada. Tapi ada tak surat Rab-Rong apa kan? Surat Rab-Rong ada Tuhan. Yang ditegaskan dengan sumpah dari kami. Tuhan jenjang dalam kitab tu kata, yang tetap hingga hari kiamat menentukan bahawa kamu dapat mencapai apa yang kamu putuskan. Kalau kamu ada surat Arab, kau tak dah tanya kita, tak ada kita. Kamu ada surat Arab dengan Tuhan. Tuhan mengoyak kata, buatmu ni boleh berlaku kamu nak tu. Ada oyak atau boleh go tu, boleh go ni, buat go tu, boleh go tu, buat go ni, boleh go ni tu. Dah. Padahal Nabi tak kata Quran, tak oyak. Ada surat Arab dengan Tuhan ke? Tuhan awak menganyi tu dah. Awak menganyi. Itulah dah. Kita kini kata semua kerjaan kita berdasar pada kitab Quran, ada Nabi. Nak panas-panas sendiri tak boleh. Kalau kita tak ada, kitab pun tak ada, surat Arab dengan Tuhan pun tak ada, tanyalah kepada mereka. Tuhan Nabi tanya kepada orang kafir, siapakah orangnya di antara mereka yang menjamin betulnya hukum bahawa mereka akan dapat di akhirat apa yang orang Islam mendapatnya. Oh, ayat soalan ni. Tanya buat dia nak Muhammad. Tanya kata siapa nak jamin? Kata betulnya hukum dia duk taksin kata dia akan dapat di akhirat sebagaimana orang Islam dapat. Akan nak belaka akhirat ni. Akan nak molek belaka di syurga tu. Dah kafir lah ni pun nak syurga juga. Dah, tu pasal kecek kelimah ni. Semua kafir nak syurga belaka, tak usah dengan aku. Tapi sentang gigi syurga tu, siapa nak jamin kata ni jalan syurga? Siapa nak jamin? Siapa nak jamin? Bukan jamin lah ni dah nak lagu tu. Jamin Nabi dulu lagi. Sebab tu dia masa Mekah Nabi mula-mula mari di Mekah tu. Nabi dakwah Islam, pok dia kata duk wasuk dia. Pok dia duk sombong, duk bangga kata dia ni orang jaga Baitullah. Orang makan kepada orang haji, orang suka orang borah. Dia ada khamdi dia juga. Dia nak khamdi tu. Nak khamdi. Tapi khamdi ni bukan kita yang menentukan ni medi. Ni cua bukan kita. Tapi orang boleh yang menentukan molek tak molek tu adalah Allah.
Nah, Allah. Bak ni kalau kata kata molek berlaku, mu kata molek aku molek. Kadang-kadang hak mu molek aku tak molek. Nah, hak mu kata molek aku tak molek. Bak tidak tak naik kali terbang ni. Nah. Mu nak mengatah, mu kata molek jaga dah. Aku tak molek, aku guling mula. Nah, dah. Adik-adik kita kan negeri kita lah ni tu. Nah. Apa kali guling, apa kali bertiruk, apa kali bertiwak. Nah. Karena masing-masing kata mu molek, aku molek. Nah, tapi dalam Islam tak. Molek tak molek bukan manusia yang menentukan, tapi Allah. Hani kita nak terima hak ni. Nak mikir hak ni. Nak baikin, nak bertiru konkret kita. Nah, atau konkret kita ni bukan boleh buat molek tak molek. Konkret kita tak ada nak menentukan molek tak molek. Kena Tuhan yang jadikan kita tu. Akhir ni nak terima Tuhan tu dulu. Nak terima Tuhan, nak terima kitab, nak terima Rasul ni. Nah, waktu masalah jadi ni. Nah, ada setengah tu tak usah dengar dulu lagi. Berkecak aku tak usah takut. Nah, takut dia nak mari beki dia. Nah, hak tu. Manusia tak kenal dia beki dia. Nah, sombong sungguh manusia ni. Nah, waktulah fa idza huwa khasimun mubin. Nah, dia mai pada lemah, tak khabar mai pada lemah. Bila Tuhan nak beki dia, dia berasa dia tu pandai, dia rasa dia bijak, dia cidik. Nah, la ilaha illallah. Kita kena baca hak tu banyak dah. Sebab tu kita orang Islam Tuhan suka orang baca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin tu. Nah, inni kuntu minaz zalimin tu. Kata aku buat nyanyi diri sendiri ni. Aku zalim diri sendiri. Nah, dah. Tuhan kena doa ni. Nah, Tuhan kena doa ni. Siapa baca hak ni? Nah, Tuhan nak ampun dosa dia, gapo semua tu banyak perkara dah. Menata dalam doa ni kita nak peranyak kita sendiri. Nah, dok perendah kita depan Tuhan. Nah, dok perendah kita depan Tuhan. Tuhan suka kita tawaduk, kita panggil tadarruk dengan Tuhan, rendah di kita dengan Tuhan. Nah, jangan sombong dengan Tuhan. Nah, jangan sombong dengan Tuhan. Batu dalam banyak perkara tanda kata kita sombong dengan Tuhan. Tak doa tu sama sombong. Nah, tak doa tu tanda kata kita sombong. Nah, dah. Bukan semasa kata kita bawa pedai, pergi bedai orang, ambil rapah tanah orang. Hak tu tak nak kecek dah hak tu. Nah, dah. Tak nak kecek. Hak ni mata kita tak doa tu agak kata kita sombong dah. Dah. Nak doa apa ada belaka dah. Nah. Kita tak khabar dah sombong. Tu panjang cerita dia dah. Itulah sepintas lalu yang kita nak mengaji dalam surah Al-Qalam yang ada sebanyak 52 ayat ini. Nah, surah Makkiyah lagi. Batu surah Makkiyah ni kita perhati ibu-ibu, surah Mekah ni banyak ke surah yang nak baiki hati. Nah, dah. Surah akidah, surah baiki hati tu. Dah, baiki hati, baiki perangai kita tu banyaknya. Dah. Kena baca surah akidah banyak sikit. Nah, tapi ada saudara kita mari dia berasa lama dia atau lama dia baca surah Makkiyah ni. Puasa nak baca surah Madinah dah hati. Dah surah Madinah hati. Nah. Subhanallah. Nah. Alhamdulillah. Pasal nak daulah bercakap dah. Alhamdulillah. Habis. Nah kat tu dah. Masuklah kita dalam tafsiran ayatnya insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nun. Nah, nak baca mana dah? Cerita nakal. Nah, cerita nakal yang mana? Nak baca nun, na ke? Nah. Dia dalam Quran ni ada mula dengan huruf hijaiyah macam ni. Nah, berapa surah dalam Quran kita ni? Ada sebanyak 114 surah ni, ada 29 surah yang mula dengan huruf hijaiyah semata-mata. Nah, dah. 29 surah mula dengan huruf hijaiyah. Ada mula dengan satu nun, qaf, sad, ada satu huruf. Ada mula dengan dua huruf, hamim, yasin, taha. Nah, ada mula dengan tiga huruf, alif lam mim, alif lam ra. Nah, apalah ain sin qaf, apa mana? Ain sin qaf tu lain. Nah, hamim ain sin qaf tu 5 dah tu. Nah. Ada mula dengan 4 huruf, alif lam mim ra. Nah, alif lam mim ra 4 huruf. Ada mula dengan 5 huruf. Ada 5 huruf.
Kaf ha ya ain sad. Nah, 5 surah sebanyak-banyaknya 5 huruf. Nah, 5 huruf. Sikit-sikit 1 huruf. Nah, macam surah kita baca ini nun. Nah, yang pentingnya dalam 114 surah ni yang huruf surah yang dimula dengan huruf semata-mata ada 29 surah. Nah, ada 29 surah. Tapi nak common ni kita ingat dalam pada tafsir surah Baqarah. Surah Baqarah tu. Nah, surah Baqarah ada ayat dah ayat saat ni. Alhamdulillah, apa makna dia? Nah. Huruf-huruf di awal surah ini apa makna dia? Huruf-huruf hijaiyah panggil. Nah, alif, lam, mim, yasin, toha, apa tu? Nah, apa makna dia? Nah, ada tafsir macam-macam. Nah, tapi masyhurnya bagi ulama tafsir dia kata wallahu alam surah Tuhan. Nah, surah Tuhan makna dia Tuhan nak gapo hak tu lebih baik. Nah, hak tu lebih baik. Nah, nun makna gapo. Walaupun nun ni diberi arti dalam tafsir ni kata ikan hud, ikan nun. Nah, ada nak dengar tafsir kata ikan nun. Sabit dengan hadis kata. Nah, ada sabit kata ada nun dengan makna ikan. Nah, ikan you, ikan besar, ikan hud. Nah, tapi ada juga pendapat kata nun dengan makna dawat. Ad-dawat. Nah, dawat. Kerana munasabah dengan kolam tu. Dah. Dawat tulis tu. Nah, dah. Ada juga kata pendapat lagi kata nun ni dengan makna apa? Nun dengan makna apa selagi ni? Dawat. Kok pendapat Abu Hurairah dia kata dawat. Nah, dawat. Nah, dah. Nun dengan makna ad-dawat. Apa dah? Dawat ni? Meg. Nah, meg tu. Nah. Nama tu. Nama tu. Nah. Ya, nah. Ada pendapat kata saat ni ke apa? Ikan hud. Nah, hak tu masyhurnya ada. Dua tu makna masyhur. Nah, wallahu alam. Kita tak penting situ. Nah, kita tak usah pergi banyak situ. Nah, tak usah dibahas banyak situ. Nah, ya kerana ghaliknya hak Tuhan naknya tak ada nak mana batu ulama ahli jumhur ahli tafsir jumhurnya hak pada pendapat kebanyakan ulama. Dia tak ada nak mana, tak ada tekan bagi makna Yasin makna gapo, nu makna gapo tu. Nah, kerana yang naknya Tuhan naknya kita tahunya Tuhan nak kelimah lepas datu pula tu. Nah. Nak khamai ayat Tuhan naknya ayat lepas datu tu pula. Nah. Nun, kita makna lagu tu saat ni. Nah. Wallahu alam lah. Nah, hak mana betul tu. Nah, kerana sampai pada hadis duanya. Nah, orang kata Nabi kata nun mana dawat. Ibn Abbas pun kata ada juga pendapat Ibn Abbas dia kata dawat. Apa Ibn Abbas juga kata pendapat ni adalah ikan. Nun dengan mana ikan you. Nah, ikan you. Wallahu alam. Nah, minta saya bahas itu hadis ni pasal ulama kata ada hadis kata ikan you pada ikan you duk bawa bumi ni kata ulama kata hadis ada dhaif tu. Nah, dah duk tak belakang bumi kita tak belakang ikan you ke apa tu. Nah, lepas tu kita tak usah bahas banyak tu dah. Kita baca ngaji lepas tu pula. Nah, lepas tu kata mula dengan nun. Nah, hak benarnya katanya hak jelasnya apa nun dengan maknanya ahli tafsir masuk mari dak royaknya kata kelimah-kelimah pada huruf-huruf hijaiyah di awal surah tu hak Tuhan nak nampak jelasnya ialah nak pelemahkan orang ahli bahasa. Nak pelemah orang ahli bahasa Arab masa tu. Jadi wasa dia bijak sangat bahasa Arab ni. Nah, maka bila Tuhan panggil dengan bahasa Quran dengan pada ayat-ayat Quran gini mula dengan huruf alif lam mim nun gapo gini ada juga pak dia tak reti pun. Dia kata apa ni? Muhammad kecek gapo ni? Dah. Pelemahkan orang ahli bahasa Arab masa tu. Nah, Walid bin Mughirah bijak sangat dia. Nah, bijak sangat dia tu. Siapa jin Syekh Anjing pun dia reti juga dia kata. Syekh Anjing. Nah, ada lagu-lagu buat dikit-dikit buat jin dia pandai dia kata. Nah, itulah. Tapi bila atas Quran mari dia tak reti. Ada juga tak reti pun. Dah. Ya kita ni bila berasa tak reti kata ada. Nah, tak rasa sombong dia rasa pandai belaka ke. Nah, La haula wala quwata illa billah. Kemudian lepas tu Allah Taala menegas pula kata wal qalami wama yasturun. Tuhan sumpah. Nah, Tuhan sabar dengan
demi kalam, demi pena. Dalam tafsir buat pena. Pena tu mana kata kalam nah. Pen. Inggeris kata, bahasa Arab kata. Bahasa Melayu kita tak ada ke kalam ni? Bahasa Arab kita, bahasa Melayu. Kalam tu bahasa tak asal Arab tu. Penyih Arab dah tu. Nah, dah. Nak amen. Masa siapa panggil dinso, ya ada dia, ada dinso pakar ke apa dia tu dah. Subhanallah. Tak apalah, nak kita ambil kalam, kita tiru Arab lah. Wal qalami, demi pena, demi kalam. Wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Kalam ni gu dengan tulis. Tapi yang pentingnya ayat ni Tuhan supah dengan kalam dan apa yang ditulis oleh kalam saat ni. Apa yang ditulis oleh kalam. Mengikut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa Tuhan supah dengan kalam. Dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, riwayat ni kata an Abu Hurairah, aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, awal-awal sesuatu, awal-awal makhluk yang Tuhan jadi ialah kalam. Kalam. Semua kemudian dia jadikan nun, iaitu dawat. Kemudian dia kata, summa qala lahu, kemudian Allah sabda kepada kalam, uktub, tulislah kamu. Kalam kata, wa ma aktubu, aku nak tulis gapo tu kalam kata. Kalam tulis kecek masa tu. Lalu Tuhan jawab kata, uktub ma yakun au huwa ma huwa kainun min amalin au rizqin au atharin au ajal, fakataba dzalika ila yaumil qiyamah. Tuhan kata, tulislah barang akan jadi, barang apa nak jadi. Barang semua ada ni mu tulis semua. Amal gapo, rezekinya mana, gapo ajalnya, ajal bila gapo. Kalau pun nulis sampai suk kemak. Suk di kemak, suk di kemak. Dah. Benda dah jadi dah ni. Hok kalau tulis siap ada pen, kerungkan, hok Tuhan nak buat gapo tu ambil mula jadi sampai suk di kiamat. Suk di kiamat. Dah. Suk di kiamat nak terhekkan kiamat gapo jadi wallah alam tu. Dah. Kalam tulis belaka tu, kalam tulis belaka. Sampai ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nah. Gapo nak jadi kiamat gapo. Tu kalam nulis. Kalam tu nulis. Kemudian lepas kalam nulis, tu apa? Katuk mulut kalam, tak boleh kecek sampai bila. Ya, dah. Tu apa katuklah kalam pula. Katuk mulut kalam, tak boleh kecek dah lah. Masa tu boleh kecek. Tu kalam. Kalam adalah salah satu makhluk Tuhan. Adalah salah satu makhluk Tuhan yang Tuhan buat dianya. Bila kalam ni nulis ni? Dalam hadis tafsir lain kata kalam ni nulis semua tak kedih Tuhan nak tu. Makhluk apa saja Tuhan nak jadi, Tuhan nak gapo jadi tu. Kalau tulis. Bila Tuhan nak kalam ni nulis? Sebelum Tuhan jadi langit bumi 7 lapis ni 50,000 tahun. Ti Allah casang langit bumi 50,000 tahun. Ada langit bumi lagi. Ada langit bumi 50,000 tahun. Itulah baru lepas 50,000 tahun tu baru jadi langit bumi ni. Baru jadi langit bumi tu. Subhanallah. Tu makhluk kita ngaji ini ngaji benar apa ngaji dek kecek dek tahu hok tahu ini perbuatan Tuhan. Padahal kita tak tahu pun tak apa. Masya Allah. Dah. Kalau kita tengok ke panggil hadale sepa ni. Hadale sepa kalau hadale tembang hadale sepa nak buat gapo padahal kita tak tahu pun tak apa ni. Tak tahu pun tak apa, tapi Tuhan kita tahu mulianya kita manusia ni. Tuhan kita tahu royak dia kata kanta Tuhan nak jadi kita ke mana. Belum ada kita langit bumi ni 50,000 tahun dulu. Belum ada langit bumi 50,000 tahun. 50,000 sanah. Lama masa tu. 50 tahun mana tak tahu. 50 tahun kita rini ke. Ada tahu Tuhan. Dah. Tuhan royak apa kita? Ada satu kemuliaan kita manusia, makhluk manusia boleh tahu hak Tuhan. Boleh tahu hak Tuhan. Tuhan nak tahu hak kita ni. Tapi tahunya tu jugalah. Nak khoya lagu mana tak nampak dah ke. Tak nampak dah. Subhanallah. Royak hari ni cerayang dia. So cahaya ya. Apa tu? Kalau tak percaya dosa ni. Kufur ni. Siapa tak percaya baru tengah ni
Benda tak nampak. Nah, benda duk mana tu? Nah, belum jadi langit bumi lagi. Nah, tahu dah kita had dah. Lamanya ilmu kita ngaji Al-Quran ni. Siapa kata baru ngaji kita ilmu baru dah. Nama tak dengar dah. Ngaji Quran ni ngaji ilmu paling lama sekali. Nah, ngaji paling ilmu lama sekali. Nah. Itulah qalam dah. Itu qalam mana Tuhan suruh royak pada kalam. Bagaimana Tuhan jadi dalam qalam sini maksudnya jenis kalam ni ialah jenis alat menulis. Nah, jenis alat menulis yang mana bagaimana kita baca dalam surah Iqra tu. Iqra wa rabbukal akram alladhi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Dalam surah Iqra tu mula-mula ayat sulung apa panggil surah sulung dalam Quran. Nah, tu kecil hakalam juga. Nah, kecil hakalam juga. Bacalah Muhammad suruh ngaji. Dan surah tu pun mula-mula surah Iqra ni pun ayat ngaji dulu. Nah, mari Quran mula-mula tak ada suruh semaya, tak ada suruh puasa, tak ada suruh kelubung, tak ada suruh gapo. Suruh ngaji dulu. Dah suruh ngaji dulu. Dah. Bahawa dia ngaji dia tahu sendiri, dia sendiri nak plan tu Nah, kita ni tak tahu, kita suruh tak mana dia tak buat. Nah, lepas tu dia rian dulu tu Nah, dia dulu tu Lepas tu dia tu lah cepat tiru tu Hak tu lebih kita lagi tiru orang kalau dia tak tahu, payah nak kita tukar. Sebab dia nak petiru dia kena tukar sin dulu. Dia kena tukar sin ni. Dia tukar di semong dia tu. Lang semong dia. Tapi kita ni kita jam rap, kita jam dia melang semong. Tuhan lang semong kita. Nah, kerana kita duduk dengan Quran ni Tuhan sendiri main lang semong kita. Nah. Bukan lang semong kepada tak molek dak, basuh jahiliyah tu. Basuh syaitan tu. Nah. Subhanallah, subhanallah. Nah, hak tu dia syaitan tak sihat tu. Nah, sebab tu syaitan mula-mula dia tak kenal ngaji Quran ni. Nah, anak Quran yang ngaji Quran dia kena gerak. Dia tak boleh duduk dia, tak ada yang ngaji Quran duduk dia. Nah, dia benci, marah sangat dia baca Quran tu. Nah. Atalah Tuhan supah dengan qalam dah. Qalam adalah satu alat menulis panggil yuktabu bihi yang buat menulis dengannya. Nah, bagaimana surah Tuhan kecatlah surah Iqra. Nah, surah Al-Alaq tu. Bacalah kamu dan Tuhanmu yang maha mulia yang mengajar dengan qalam. Sebab tu kita ngaji ni misuan nulis ni. Nah, kita ngaji dengan kalam kata tak sama ngaji telinga saja. Nah, atau ngaji telinga saja kalau tak nulis tak boleh lupa ni maksud telinga ni duk sini habis ke? Tak ada lah. Nah. Ya, nak bantu dengan gapo anak-anak kita ngaji dengan notebook, ngaji dengan gapo tulis macam bang kalam belaka dia yang penting alat catat bang, alat tulis. Nah, macam-macam kalam lah rupa kalam tu. Nah. Tak kalam macam kalam tu bukan tempat ni yang dia ada lah. Nah, kalam tu kadang-kadang tak ada gini. Akan tulis lu dalam notebook dalam gapo semua tu. Nah, subhanallah. Nah. Alhamdulillah. Kita ni kena kalam ni lagi lah kita. Ngana? Naam. Ya tu. Dalam hadis ni kata kita dah tu. Awwalu syai' khalaqahu Allah al-qalam. Dah. Maka qalam ni adalah awwalu syai' khalaqahu Allah. Nah, awal-awal perkara yang Tuhan jadi ialah al-qalam. Dah. Makhluk pertama di langit bumi lagi. Nah. Wallah ala. Adakah malaikat? Belum ada syaitan, belum ada gapo ke? Nah, kalau kita tengok situ awal syait mana tak malaikat tak ada gapo tak ada lagi. Dah. Wallah ala lah tu tak reti nak kecap banyak dah lah. Tengok dalam hadis ni dah. Atau kita tahu qadar tu dah. Karena dia tengah kalam ni lah. Nah. Dalam ayat ni Tuhan mari seolah mari nak terang kita kata, nah, terang pada makhluk, peringat pada makhluk kita bahawa nikmat kalam adalah satu nikmat Tuhan ke atas manusia yang mengajar kita menulis, yang dengannya lah, dengan tulisanlah kita akan dapat segala ilmu. Nah, masa zaman orang tak ada teknologi, tak ada barang kemajuan lagi. Imam Syafi'i, sahabat-sahabat dulu tak tulis wahyu atas apa? Atas pelulah, atas pelupa tamak. Kalau kita dulu baru lepas apa hari dah. Tapi boleh maju maju lu dah. Nah, daripada dulu kita ada lagi papan hitam, tulis apa tah loh tu. Nah, papan tu. Lah ni habis alat nulis abak ngenak dah.
Alat nulis, alat ngaji ni. Nah, subhanallah bazir dah. Daripada dulu tak ada nak nulis, tak ada benda nak tulis. Tak ada kalam, tak ada buku nak nulis. Siapa lah ni tahu. Itulah kata dalil kata nikmat Tuhan. Kalau ada satu nikmat Tuhan. Nah, sebab tu lepas dah tu Tuhan kata qalan ni guru dia wa ma yasturun, dan apa yang mereka tulis. Nah, apa yang mereka tulis. Tuhan supah dengan tulisan. Nah, yakni wa ma yaktubun. Kata Ibn Abbas, kata ulama-ulama tafsir kata wa ma yasturun atau wa ma yaktubun, apa yang mereka itu tulis. Nah, tulis sini iaitu wa ma yasturun ai wa ma ya'malun. Nak tulis ke apa? Tulis amalan. Tulis amalan apa saja hak mereka amal. Nah, yakni siapa je nulis ni? Ni pada ulama sudai dia kata wa ma yasturun sini iaitu malaikat-malaikat je tulis amalan kita. Dah, malaikat pula mari tulis amalan hamba-hamba saat ni. Tu pendapat sudai. Nah, tu macam-macam pendapat lah situ pulaknya. Nah, yang pentingnya, nah, kalau dia kukan gu dengan tulisan. Nah, gu dengan tulisan. Nah, Tuhan supah ni mata ni dua perkara ni semua orang kenal belaka. Masa tu ada dah kala dengan nulis ni ada dah. Nah, di zaman jahiliyah masa orang tak ngaji jahiliyah dulu pun ada dah kala ni maju dah sikit satu masa tu. Cuma orang panggil mai tua teng. Nah, walaupun orang jahil tak nulis, tak pandai baca pun dia tahu kata bila nak nulis nak baca ni kena tulis dengan kalam. Dah, untuk masa tu kalau celuk dawak nah, tulis pun Cina lah ni ada Cina ada lagi sebab kita pun ada lagi. Nah, dah. Ya dah, tu cara dia buat jadi comel lah dah. Itulah yang pentingnya Tuhan supah dua perkara ni, nah, demi kalam, demi yang apa mereka tulis saat ni. Nah, nak kata manusia tahu. Nah, kalaulah benar tu ada demo bagaimana mereka tu nampak sungguh ada sungguh. Nah, hak Tuhan nak royaknya lepas Tuhan supah tu, maka benar hak demo kata nabi gila, nabi gapo tu. Nah, percayalah kata bukan siapa dia duk tuduh dak. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Hak Tuhan nak royaknya Tuhan mari apa sabar dengan ayat tu, Tuhan nak mari ke hak ni, mana jinjan hak ni. Nah, kalau hak tu percaya dah kata kalau dengan nulis ni adalah komcing dalam nak cari ilmu, dalam nak maju ada satu-satu umat ke apa semua tu yang masa jahiliah dulu berjanji percaya dah tu. Nah, maka hak ni mu kena percaya juga dah. Mu kena tahu bahawa engkau hai Muhammad bi ni'mati rabbika ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Dengan sebab nikmat pemberian Tuhanmu bukanlah seorang gila sebagaimana dituduh oleh kaum musyrik, bahkan engkau adalah seorang yang bijaksana. Gapo nikmat tu ke Nabi? Ma anta bi ni'mati rabbika, tidaklah engkau dengan sebab nikmat pemberian Tuhanmu, iaitu Tuhan bagi gapo Nabi? Iaitu nikmat Rasul. Rasul tu adalah nikmat Tuhan. Tuhan pilih nak bagi Nabi. Nak bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tak pilih ke lain. Nah, Tuhan tak bagi demo, Tuhan bagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia kata benar Tuhan tak bagi Nabi saat ni. Dia tak suka kata dia tak mikir kata itu nikmat pemberian Tuhan. Tapi dia kata benda pelik hak tak boleh demo tu, dia kata dia Nabi Muhammad gila. Padahal bukan benda ni benda-benda pun tak molek, tapi nikmat Tuhan. Nah, hak tu lah surah lain. Dia kata buat apa dah? Siapa dia tak ada nak buat ana dah. Lah dia kena jam rahmat kata Nabi Muhammad ni kan adalah pilihan Rasulullah. Dia kata buat apa Tuhan pilih Muhammad? Dia kata Tuhan tak pilih orang lain. Nah, dah. Apa Tuhan pilih Muhammad Nah, mungkin Nabi Muhammad kata Nabi sesak ya. Orang miskin. Nah, tapi di segi perangai tak lawan. Nah, di segi lawan, di segi turunan memangnya molek. Cuma nak Nabi tak ada pada demo ada tu, iaitu harta. Dah harta. Lah ni pun panggil kan ni yang ni harta ni. Dah ada pala ni. Nah, buat tak ada harta ada ilmu pun dia tak pilih. Kalau tak ada ilmu, ada harta pilih demo jadi ketua. Nah, lepas tu gak tak ada guna. Hak tu Nabi kata tanda kata Quran lah dah. Nabi kata bila tanda kata tanda kiamat ialah orang yang boleh satu-satu amanah yang tidak sesuai dengan dia. Tu. Ya Allah. Maka di sini Tuhan panggil
Rasul ke Rasulullah Nabi ke Nabi itu adalah nikmat Tuhan. Nikmat-nikmat pemberian Tuhan. Tuhan sengaja pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pilih daripada terpilih panggil. Nah, orang Arab sedar daripada semua bangsa ni, Tuhan pilih bangsa Arab. Kalau bangsa Arab tu ada, Tuhan pilih kaum kabilah pada kaum kabilah kabilah anak Nabi ni. Nah, anak cucu Abdul Muttalib daripada kaum Quraisy pula. Nah, dah kaum Quraisy tu pula. Nah, pilih yang terpilih panggil. Pilih sungguh. Nah, subhanallah. Nah, padahal moga bab suka tu belum ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jadi rasul tu. Orang Kristian, orang Yahudi duk tunggu. Dia percaya dah kata Nabi akhir zaman akan mari. Nah, duk tunggu piye anu nak mari ni, apa akhir zaman ni. Tiba-tiba mari bunyi tung turun di Mekah. Berapa besar di Mekah tu. Orang main ngaku tadi rasul. Pak dia pina mata dah. Mai pilih pada orang jahiliyah. Dah. Waktu dia hina seumur orang Arab kata orang jahiliyah. Nah, orang jahiliyah. Sebab tapalah ni pun. Nah, dok balah dak berhenti Bani Israel dengan Arab tu. Nah. Ia sebenarnya sepupu ya waktu Arab dengan Israel tu. Nah. Arab Israel sepupu ya. Anak ni anak Ismail atau anak Ishak. Nah, dah. Ya deki. Dia beradik pun deki boleh nah. Orang Arab sendiri pun kata nama anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Dia kata Nabi gila. Dah belum ada ni, Nabi baca Quran ke dia, belum ada tu. Dia kata Nabi Muhammad gila. Nabi Muhammad masuk gila-gila mata masuk syaitan lah. Syaitan masuk dalam tubuh dia oyak boleh kecek. Dah. Ya Allah. Nah. Lepas tu dah surah lain. Dalam surah lain tu, nah. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Tuhan mari petisik panggil tuduhan orang kafir kat ni. Bila orang kafir kata Nabi masuk hatu. Masuk syaitan lah tubuh Nabi. Sebab tu Nabi Muhammad boleh kecek. Bukan belum dia kenal Nabi tak ngaji. Nabi tak pandai. Tapi tiba-tiba Nabi baca Quran ni sedap pada hidup syair lagi. Sedap Nabi Muhammad kecek. Dia tak kata Nabi lah. Tapi bila Nabi Muhammad baca Quran ni, kok dia royak hak zaman dulu, royak hak kisah ni. Royak anak hak akhirat, royak hak 3 mitik tu boleh royak habis. Adit percubaan anak boleh royak habis. Waktu Muhammad belajar mana syaitan dah ajar dia. Dah. Syaitan sepanjang apa kita boleh kata masuk tu tengok kejap Cina aja putih dah. Kita kejap Cina aja putih dah. Masuk tu sungguh buat kita ni. Apa Nabi bukan masuk tu dak kalau kita masuk tu sungguh Ma anta bi ni'mati rabbika bi majnun. Tidaklah engkau dengan nikmat tu pemberian Tuhan Musa ni, iaitu jadi nabi tu bukanlah seorang gila, bi majnun. Boleh dah makna majnun, bahasa Arab gila majnun. Angan jenuh tu gila dah. Abadan Arak ke tu? Bagal. Ya bahasa kampung boleh ada. Bahasa kampung. Kau bagar. Bahasa nang suka bahasa nang sedak. Ada ke boleh ada bahasa kampung lah, bahasa put namanya. Bahasa put samniang pengah lah. Bahasa kecek. Dah. Habis boleh kata Nabi gila tu Tuhan mari bela Rasulullah dengan ayat ni. Bagaimana yang dituduh oleh kaum musyrik, kafir masa tu kata Nabi gila. Mu tidaklah digila, bahkan Tuhan wini nikmat menjadi rasul tu. Bahkan engkau ada seorang yang bijak sana. Terungkan kam Nabi Muhammad adalah bijak, cidik. Otak ada wisaitat, ada orang cidik. Pada sidik, amanah, fatanah. Tu sifat Nabi laka tu. Bukan gila, apa pula lagi amalan apa saja mudah buat tu. Wa inna laka la ajran ghaira mamnun. Ya orang gila ni orang tak pakar, orang gila ni buat kerja gapo tak kira. Dahlah mu tidak gila Muhammad, bahkan sesungguhnya engkau tetap boleh pahala yang amat besar.
ajran. Ajran ni pahala. Ghaira mamnun, yang amat besar, yang tidak putus-putus. Pahala tak ada berhenti-berhenti. Nah, itu mana Tuhan mari jenjan, mari tegah kata, mari tolong bela, tolong Rasulullah. Nah, Nabi kata apa pun dia memang tak dengar dah. Nah, Nabi kecek gapo dia memang tak dengar dah. Orang tak usin ni tak dengar. Ya tak dengar hak dia. Nah, dia dengar hak dia. Nah. Tapalla ni bertengok dah. Dia kata apa dia kata kita kata. Nah. Dia kata buat kita buat ni ngaji Tuhan cakung tak aras. Kita tak ada kecek kata Tuhan cakung tak aras. Buat dia kata Tuhan cakung tak aras. Nah, pada kata kita ngaji Tuhan cakung tak aras. Nah dah. Dia kata dah. Dah. Mata wallahi nah manusia ni lah geti tak khabar dah, dia tak khabar. Nah kata dia gelak hati, gelak perut tu. Nah, oleh kerana dia tak oseh, tak percaya benda orang royak tu. Hari ni masalahnya dak royak tu. Nah, hang ni takut. Orang tak oseh ni boleh adat tak guru. Nah. Bukan adat orang kampung jahil dak. Nah, takutnya kita ni dah. Tuhannya Lah kerana biasa je mari biasa-biasa jelek mata tidur ngaji gitu tu dah. So patutnya dah. Kita duk kata mai duk bela duk pokpong kita setengah-setengah kita manusia duk tulis. Kalau duk pokpong Quran bahasa patut. Kok nak ngaji kita tu dah tu, ngaji kita lama. Kalau ngaji kita lama pun tak apa, kita ngaji kita Quran. Kita Quran ni adalah mebot. Ada segala ilmu dalam Quran. Nah, ada segala ilmu dalam Quran. Ya. Nah, orang tak usah ngaji Quran, nah, marilah ngaji Quran. Karena bila kita ngaji Quran ada segala ilmu dalam ni. Nah, kita gapo semua tu berisi daripada Quran belaka. Nah. Hamai lagi dah. Wa innalaka la ajran ghaira mamnun. Lain pada Nabi tidak gila pula. Bahkan Nabi, amalan Nabi, perbuatan Nabi, kerjaan Nabi ni diberi pahala, diberi balasan pula, tidak habis-habis, tidak putus-putus. Nah, sebagai balasan yang menjalankan ajaran Islam. Iaitu apa? Ajaran Nabi doa ajar ni adalah ajaran Islam. Nah, ajaran Allah SWT. Tu pahala. Nah. Subhanallah, subhanallah. Tak habis-habis, tak putus-putus. Nah, macam ayat mana? Falahum ajrun ghairu mamnun. Itulah dalam ayat lain banyaklah surah apa ni? Pada surah Watin ke apa tu. Nah, la uqsimu bihadzal balad, banyak tu ada kecaan ni. Amalan orang beriman ni tak habis, tak putus. Apa saja dak buat dak jalan semua pahala dia. Nah, jalan semua pahala tak putus-putus. Yang nak kata orang beriman ni buat amalan baik semua. Dah, hatu boleh pahala. Duk dia boleh pahala. Duk dia boleh pahala juga. Nah, dah. Hamba telah kecek. Dah tak kecek mereka benda baik. Dia kan tak ada benda baik. Nah, kita dia tak sewa jahat tu boleh pahala. Dah apa tak kecek? Tak ada benda baik nak kecek. Nah, dah. Nah. Maka ngiap dia kuat. Boleh pahala ke? Dah boleh pahala juga. Sebab tu tidur orang alim lebih baik pada orang jahil buat ibadat. Dah. Tidur orang alim lebih baik pada orang jahil buat ibadat. Dah. Orang rajin buat ibadat tapi jahil. Ngak orang alim duk tidur lebih baik orang alim tidur. Dah. Pahala orang balik ni mata ghairu mamnun. Waktu mana tak boleh semua pahala. Tak boleh semua pahala. Supaya kita tengok orang peceng tu apa? Orang peceng kesian tu dah. Batu kita apa sini pun ingat dah. Orang beriman ni dah. Dia biasa doa amalan masa dia gagah, masa dia segar. Nah, masa dia duit ada. Nah, dia doa amal, doa sedekah, doa amal Tuhan suruh. Bila sampai masa dia tak nak dia tak ada kuasa, dia lemah, tak ada tenaga, tak ada harta nak wi ke. Nah, tapi Tuhan akan wi pahala dia juga sebagaimana dia buat, biasa buat. Tu orang panggil pecah Tuhan ni, pecah Tuhan. Ghairu mamnun ni. Nah, ghairu mamnun laka ada sebut dalam hadis. Nah. Tapi syaratnya kalau kita gagah, kalau kita senang, kalau kita biasa buat lah gitu. Nah. Sampai masa kita tak agak, kita susah. Nah, kita tua, nak buat dah. Nak buat bercakap tapi tak nak buat dah. Tak ada tenaga, tak ada orang dah. Nah. Boleh gaji peceng. Boleh gaji peceng hak Tuhan ni juga. Nah. Kesian hak Tuhan ni. Nah. Masa duk segar boleh semaya sunat seumur, mai fardu mai sunat seumur. Nah. Begitu tak agak isyak, tak boleh semaya pun, tak agak nak semaya pun tuh pahala juga. Ani ghairu mamnun, tak putus-putus. Nah, tak putus-putus insya-Allah. Tapi syaratnya kau gagah ni buatlah. Nah. Dah. Taib. Nah, ghairu mamnun. Ghairu mahsub, dengan maknanya ghairu mahsub atau tidak kira-kira. Nah, tidak dikira-kira. Boleh nyak tu kau, boleh nyak ni kau dak. Nah.
Allah, pahala Tuhan ni. Nah, Tuhan bagi pahala. Nah, kemudian lagi ayat seterusnya pula Allah mari pokpon Rasulullah dengan kata wa innaka la'ala khuluqin azim. Allahu akbar. Dan Nabi tidak gila, bahkan diberi pahala, diberi balasan amalan Nabi saat ni. Nah, dan bahawa sesungguhnya engkau yakni Nabi Muhammad mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Gila kok mana akhlak comel, perangai molek. Nah. Waktu tu, nah. Oleh kerana saat ni kata gila tu kerana Nabi dia oyak benar dia tak usah, dia tak biasa dengar, dia tak reti tu. Nah, boya camerak tu dia kena kata ke orang. Nah, kalau lah benar molek tak terima, mata dia sendiri tak reti, bodoh. Nah. Dah. Biasa dah Walid bin Mughirah kata dia. Nah, dia kata kau dia budak dulu kita kata dia amin. Nah, dia kecek benar. Baru dia tua kita kata dia bohong pula. Nah, sepatutnya dia kau tua lah, kau lebih cidik lagi akan masuk dia kena dah. Dia sendiri budak pelan ke buat dia apa? Nah, dia sendiri pun pelan juga. Tapi petisik tu dia tak usah tu kerana sana ego. Lama kalau kita turut dia nampak terturut dia pula. Dah kita orang lebih dari tua orang. Hang ni ego ni, hang ni. Nah, duk sekat kampung. Jadi kita tak boleh masuk Islam tu. Nah, hari ni pun kita biasa duk ngaji hak ni dah. Biasa duk ngaji hak ni dah. Lama-lama dah kita ni. Dah. Apa turut dari mata pula? Dah. Auzubillah min zalik. Nah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah. Akhlak Rasulullah ni Tuhan sendiri mari jamin. Dah. Tuhan sendiri puji. Dah. Tuhan Rabbul Alamin puji perangai Nabi ni, Masya Allah. Dah. Wasana duduk dengan Nabi, asal nak jumpa Rasulullah, asal nak hidup dekat dengan Rasulullah. Asal nak kecak, nak tengok perangai Rasulullah lagu mana. Dah. Dan bahawa sungguhnya engkau mempunyai akhlak yang sangat-sangat mulia. Akhlak nak khuluq. Khuluq ni perangai. Dah perangai kita. Nah, kalau kita doa seumur tu khuluq. Allahumma kama ahsanta khalqi fahassin khuluqi. Khuluq iaitu khalq kejadian, kalau khuluq perangai. Ya. Tulisnya sama ya. Khalaqa khuluq khalaqah ya, tapi tukar barang jadi perangai jadi rupa. Kalau khuluq ni perangai, kalau khalq rupa. Dah rupa kita ni. Nah. Maka di sini Allah Taala ayat kata perangai Nabi khuluqin, perangai Rasulullah, akhlak Rasulullah ni sangat mulia, hebat. Nah, hebat setara mana nak? Setara mana nak akhlak Rasulullah ni? Itulah kita dengar hadis masyhur kata bila sahabat mai tanya Rasulullah an Sa'ad bin Hisham. Sa'ad ni sahabat Nabi lah dah. Dia mai tanya si Aisyah, ya Rasulullah, ya mukminin, akhbirini ya mukminin an khuluqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wayak aku ni hai ibu orang beriman tentang perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Aisyah kata, "Ataqra'ul Quran?" Membaca Quran tak? Aisyah tanya balik dia. Nah, ya, na'am dia jawab. Aku baca Quran. Lalu Aisyah kata, "Kana khuluquhu al-Quran." Adalah perangai Rasulullah ni Quran. Lagu mana Quran? Iaitu apa Tuhan suruh dia buat, apa Tuhan larang dia tinggal. Itulah perangai Rasulullah. Nah, Quran Nabi-Nabi waktu dalam ulama dia kata, Nabi ni adalah Quran hidup dia panggil. Nah, Quran hidup. Pak bertibak di Rasulullah. Bagaimana tersedia di Quran? Pak bertibak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari bertibak suruh Allah, larangan Allah, lagu mana Tuhan larang, buat berti lagu mana, Tuhan suruh buat lagu mana, semaya lagu mana, puasa lagu mana, haji lagu mana, buat hukum kisah nak mengetah negeri lagu mana, nak mengetah semua tu nak buat contoh. Doa ala keluarga lagu mana. Itu perangai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ini kita nak cari tak temu dah. Tapi ada nah, siapa nak turut Rasul, siapa nak bertemu ni, kita nak hidup semula pula. Nah, fun mula pula Islam. Ambil ni. Ambil ajaran Quran ni. Nah, apabila kerana nak buat payah sangat ni. Nah, khuluq tu. Boleh buat ada Quran kata ni. Nah. Satu hari lagu mana contohnya kata akhlak Rasulullah ni? Nah, Aisyah royak kata tu sama buat makan ni. Aku pun buat makan ni ke Nabi, Hafsah pun buat makan ni ke Nabi juga. Hafsah bawa
Hafsah sudah buat hula ke Nabi. Nah, hula suruh jariah dia, suruh hamba dia pergi ke rumah Aisyah. Nah, gila Aisyah. Nah, lepas tu bos apa bohula apa rumah Aisyah katanya mirip adalah Sofiyah. Nah, bukan Sofiyah, ada Hafsah sini. Nah, dalam tafsir ni dalam riwayat sini kata Hafsah. Nah, bo Hafsah bui makan ni, dia suruh hamba dia lah pergi. Nah, bo siapa makan ni Aisyah tapa pinggir sat ni. Tapa pinggir tepung Aisyah bui sat ni. Nah, jatuh pinggir sat ni, pecah habis tabur tepung. Nah, dah. Bo jatuh habis tu. Nabi qalat, Aisyah waya juga ni. Fajama'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqtasi syakna. Nabi tapi hipo. Nabi pula royak. Pucung pinggan tepung sat ni tu dah. Pinggan pucuk gapo sat ni. Nah, subhanallah. Nah. Allahu akbar. Fama qala syai'an. Aisyah kata Nabi tak kata apa. Ada kata Aisyah apa mak gitu. Nah, lah. Aisyah ada hadis lain pula riwayat kata hadis lain. Aisyah sendiri kata. Aisyah pun Nabi tak kata apa, dia pun tak sedar ada ke. Senyap Aisyah pun. Nah, ada kejut dia pun. Nah, sekaligus nafsu kita nah. Aisyah kata Rasulullah apa nak agama mana ni? Nabi kata mula-mula mengganti pinggan orang. Nah, kata pun ada lah bila atas dah. Nah. Nabi kata mengganti pinggan orang tu. Nah, tak kata apa Rasulullah dah. Hak ni tak anak kita ni. Dah tak anak. Itulah. Kalau kita pen dulu. Nah. Hanya akhlak Rasulullah terhadap isteri Rasulullah. Nah. Satu hari kita lagi tengok lagi akhlak Rasulullah. Nah. Ya Saudah dengan Aisyah. Saudah ni kita tengok Saudah ni isteri dia tua sikit. Nah. Lepas tu mari duk makan nah. Nabi duduk dengan pada rumah Nabi. Hafsah dengan Aisyah. Dengan Aisyah juga cerita. Nah. Saudah mari. Nah. Aisyah dah suap Nabi. Lepas tu badu suap. Aisyah Saudah nak duduk atik. Saudah duduk atik. Nah, mari masa cemburu ke wallah ala lah kita. Nah. Kita tengok kerana dah. Dah. Apa dah? Hafsah Saudah nyuap suap Aisyah atik. Nyuap suap Aisyah. Buat tepung suap Aisyah nyelomo kok pipi ni. Nah. Dah. Lama kok pipi ni dia diporong itu. Nah. Pas Nabi pegang Saudah. So Aisyah buat atik ke Saudah. Gurau dah belagu dah. Dah. Subhanallah. Dah nampak mi kuamsuk dah hidup keluarga. Kita panggil apa dah? Obun dah. Kita kata balah lagu tu dah. Balah lagu tu. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah. Kemudian lagi, nah, itu akhlak Rasulullah lagi dah. Tengok lagi